Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Semoga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah ke atas kita semua. Jadi sebenarnya saya start awal hari ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya kalau ingat ada meeting. Tetapi tak ada meeting rupanya hari ni. Saya lupa. Tapi tak apa. Sebabkan saya dah janji dengan semua semalam, yang bahawasanya saya akan live pada hari ini, pada semalam sebenarnya, pada semalam. Pada semalam, jadi saya sekejap, saya start sekejap. Kalau stream game senang sikit lah. Kalau stream ni susah sikit. Jadi Assalamualaikum. Topik live apa ni hari ni? Okey. Sebenarnya topik live kita hari ni adalah macam mana PKP anda. Tu je sebenarnya. Tapi ada sikit-sikit tentang yelah, saya beritahu dulu, saya kata ni senang lah. Tapi tak apa, kita just relax, santai-santai. Jadi thank you Tiger Refix City. Saya kenali daripada kawan kita ni, daripada game COC. Jadi patutnya lagi sebenarnya kita start, tapi saya start awal saja. Sebab apa? Saya ingat hari ni ada meeting, tapi tak ada. Jadi itu sebenarnya. Tapi tak apa, kita start dulu. Okey, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hafiz. Saya kenal saya sekian. Okey, perkenalkan diri saya. Nama saya Hafiz. Saya sebenarnya pengalaman 8 tahun dalam jualan kereta ni. Dekat saya pernah bekerja dekat Igasari, Dungun, Kuala Terengganu. Saya juga pernah kerja dekat branch Leitong. Saya pernah bekerja dekat Nissan. Saya pernah kerja dengan Auto Lumina. Jadi saya patah balik bekerja dekat Indasari Dungun bersama bos-bos yang baik-baik seperti bos Yazid. Saya punya bosses, harap dia ada dekat live komen tu. Bersama Bos Tio pun sama. Bersama dengan tim-tim yang hebat, seperti Abang Zainal, Encik Zack. Alhamdulillah, saya sebagai bahagian marketing dekat dan juga recruiting dekat Indasari Dungun. Oi, mesti orang tanya, Fiz, kenapa Dungun? Jauh je. Tak apa, rezeki kat mana. Itu biasa, normal. Dalam hidup ni kadang-kadang kita fikir how to improve, how kita kena improve diri kita. Aceh, cakap poyo. Siapa kenal diam-diam Siapa yang kenal diam-diam. Slow dong. Slow aduh. Tak apa. Biasalah, internet tak apa nak kuat sangat. Tak apa, sekejap saya tengok sekali. Saya cek semua internet saya, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa masalah, InsyaAllah sekejap saya cek semula Biasa kadang kalau pakai OBS ni kadang ada problem dengan line sebenarnya. Sudah memang time-time ni memang tak best buat live. Okey, memang line problem. Tak apa. Okey kan? Saya tutup semua saya punya sistem-sistem saya. Selolong, wandu je lah. Slow-slow macam ni Okey, dah okey tak rasa? Kalau dah okey, sila komen okey. Kalau tak okey juga, saya still teruskan. Mungkin pakai handphone ke apa. Sebab apa,
Sekejap Hai Bro Hafiz. Hai, ni member-member ni memang padu-padu lah. Alamak, Afsal kosong pula ni. Sekejap saya tengok live saya sendiri. Kalau itu kan tak ada masalah kot. Mungkin lain Syah ke problem. Sekejap kena pakai mic bos, slow. Suara slow. Ingat slow apa? Kena pakai mic bro. Betul. Macam sebenarnya kalau dalam live stream ni dah kena pakai mic. Okey, saya tahu. Tapi kalau bukan, suara kena kuatkan sikit. Tu je. Setting ni sebenarnya. Okey, thank you. Jadi ini serba sedikit tentang diri saya lah. Okey. Apa kata diri anda pula? Cuba perkenalkan diri. Itu lah. Lama pula kan sesi aku ada ni. Thank you Aki Kesda. Thank you Khairul bosku. Ya bosku. Sorry. Memang sekarang ni saya test live buat pakai webcam je. Memang suara akan jadi slow. Itu saya faham. InsyaAllah kalau sesiapa yang banking kat saya akan beli mikrofon stand pula. Sebab saya punya satu lagi mic tu rosak pula, saya punya mic. Jadi tak apa, saya still kuatkan suara saya sikit supaya anda boleh dengar, supaya kawan-kawan kita boleh dengar suara. Jadi kalau tak dengar tu, insyaAllah lah akan improve kat situ. Nak kena beli mic baru lah. Thank you pada yang support saya punya live ni. Okay, jadi itu adalah serba sedikit tentang diri saya. Bekerja dekat Johor, bekerja dekat Terengganu. Dan saya juga pernah bekerja dengan Alo. Dia Hela Syarif. Dia ni antara sifu terkenal dalam bahagian offline. Jadi insyaAllah dia yang ajar saya macam mana improve. Walaupun orang kata macam kawan-kawan kita ni semua yang tengah komen tu semua dah kahwin tu. Saya dah boycott orang dah. Jadi tak apa. Sabar je. Tapi tak apa. Jadi kita just enjoy the life. Just improving je. Improving. Walaupun kita tak kaya lagi. InsyaAllah kaya tu Allah yang bagi. Hari ni kita turun, esok kita naik. Tu je yang kita boleh cakap. Jadi apa yang saya buat hari ni adalah, saya cakap terus terang, saya sebenarnya malas nak buat live ni. Macam suara slow apa semua. Jadi tetapi kalau sekiranya saya tak buat live ni, macam mana saya nak menanam baju lah, kata orang dalam menanam benih. Jadi takut orang dah lupa saya dah. Sebab tu saya buat live ni. Jadi sebabkan saya terlebih rajin, saya buat live hari ni. InsyaAllah kalau saya esok terlebih rajin lagi, esok kita off live. Taklah, esok hari Jumaat kan. Jadi hari Jumaat kita pun buat live juga, tak ada masalah. Mungkin dalam live seminggu 3 kali, masa-masa cuti ni, dan saya akan improve dari segi suara. Sebab apa, suara ni senang je untuk buat live, suara kuat. Perkenalkan diri. Kena pakai Q8. Siolah Carol, pakai Q8. Pakai Q8 je lah. Tak ada, sebenarnya untuk improve suara ni senang je, saya kena beli speaker. Jadi untuk beli speaker paling kurang minimum 20 live 20 orang sedap sikit kan. Dan sesiapa yang sponsor speaker tu boleh, tak ada masalah. Saya alu-alukan. Kalau boleh yang stand yang saya ada hantar post dulu. Gitu kan. Mana tahu siapa-siapa yang nak sponsor. Buat aku tak malu buat sponsor. Macam lah baru sangat. Live tu 4 orang. Okey. Jadi apa khabar semua
Tengah-tengah PKP ada macam saya punya kawan Artikel Sky, dia adalah Shopee punya barang. Dia buat Shopee, jadi siapa yang nak belajar pasal Shopee boleh terus contact dia terus. Jangan lupa save dia punya kata Facebook tu. Jangan risau, dia tak sombong orang dia. Cuma kadang-kadang rahsia dia simpan. Jadi kalau macam saya kawan seorang lagi, Azam Hamzah ni, dia orang KL. Dia orang KL, dia orang Johor tapi dia kerja kat KL, dah jadi orang KL lah. Tak tahulah dia balik JB tak lagi tu. Azam, balik JB ke? Komen sikit balik JB ke. Kalau kat KL, hati-hati lah. Sebab apa, sana KL dengan Selangor tu dah merebak banyak tu. Orang kata COVID-19 ni banyak berebak dekat sana. Jadi saya harapkan kawan-kawan saya yang berada dekat KL, berada kat Johor, semoga selamatlah daripada begini. Nak cakap terus terang, saya sendiri pun pernah kena COVID-19. Saya punya family pun ada yang kena. Jadi orang kata, kita satu family ada yang kena lah. Jadi saya harapkan anda semua berhati-hati. Janganlah kena sakit kepala. Duit habis pun. Boleh dapat apa Aisina pun boleh habis duit. Jadi saya harapkan semua hati-hatilah. Jangan bergaul dekat luar apa semua. Dan juga jaga penjarakan sosial dan jangan lupa pakai mask. Kalau kat rumah pula jangan buang terbiak pakai mask. Kalau pakai mask kat luar macam pening sikit kan. Kalau pakai mask kat luar tu tak ada masalah. Kalau pakai dalam rumah tak tahu kenapa. Itulah penjarakan sosial sampai ke rumah. Jadi kita teruskan isu kita hari ini. Jadi kita just nak beritahu yang jangan risau. Jangan risau. Saya dalam dunia otomotif ni nak dekat 8 tahun dalam dunia otomotif. Jadi untuk pandemik ni, saya jika dibenarkan balik ke Johor, saya akan balik dengan penuh rasa bangga. InsyaAllah bis sini selamat lagi sebab amalkan SOP yang ketat. Cuma peratus 90% semua paling tidak dah close contact atau positif. Betul bro, betul. Bukan setakat KL lah, Johor, Terengganu sendiri pun kadang kita risau kalau nak keluar. Jadi bila kita risau nak keluar tu, wah, macam-macam pemikiran. Tapi mesti kena keluar sebab nak beli barang apa semua. Jadi kalau nak keluar, pastikan objektif tu betul. Nak beli barang apa semua. Beli barang untuk kat rumah. Jangan keluar sekali. Jangan berjalan-jalan sebab kita tak tahu siapa kita punya close orang-orang kita contact sekarang ni. Dengan cerita pun pandai pun jangan hati-hati. Tapi cuma kita boleh tiga lah. Sebab dia hantar makanan kita kan. Jadi kita lapor. Jadi kita ambil je lah. Jadi pun kena hati-hati juga kawan-kawan semua. Jadi pastikan semua sekali orang kata dalam keadaan yang baik lah. Okey, berbalik pada cerita tadi yang ke nombor 2 tadi, saya punya point nombor 2 adalah jangan risau. Sebab apa? Sebab kita punya dunia otomotif ni still berjalan, still tengah bergerak dengan rancak. Walaupun ada setengah, contohnya ada setengah tempat kena lockdown, jangan risau. Sebab apa? Sebab dalam pandemik ni still ada kilang yang boleh keluarkan kereta. Disebabkan oleh keluasan kilang tu, disebabkan oleh orang kata SOP yang dijalankan, disebabkan oleh pengurangan orang kerja. Ini sebabkan kita punya industri berjalan. Cuma yang tak boleh adalah penghantaran kereta sebenarnya. Tapi kita kenapa kita cari jalan untuk macam mana nak hantar kereta customer kita kepada kereta-kereta ni semua pada customer kita. Lagi-lagi yang berada kat KL, yang berada kat Johor, yang berada kat seluruh Malaysia sekalipun. Memang benda ni adalah orang kata benda yang paling penting, yang paling crucial. Kita sebenarnya tak ada masalah pun
Tak ada masalah pun untuk orang kata untuk ambil booking, untuk buat submit loan. Kita tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang ada setengah customer yang risau tentang benda-benda macam ini. Jadi just don't worry. Kalau ada kawan-kawan ke, kalau ada kawan-kawan ke, perkenalkan saya kepada kawan anda. Dan kalian bukan sekarang ni dunia tanpa sepadan. Just WhatsApp pun boleh, kontak pun boleh. Jadi tak ada masalah dengan benda tu. Jadi saya just bagi info, saya bukan nak jual sangat pun. Kalau ada kawan komen lah kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Jadi saya boleh baca komen masing-masing. Sebab apa? Sebab saya alhamdulillah hari ni free. Dan bukan setiap hari saya free. Kecuali kalau sistem saya pun, semoga diorang harap-harap, saya harap mereka free buat live macam ini. Saya harapkan sistem saya semua. Tu je yang saya bercakap. Okay. Lepas tu, poin nombor 3 adalah untuk masa sekarang ni, sekiranya ada orang yang tengah mencari kereta, yang tengah berfikir, oh saya nak cari kereta lah, kenapa? Okay, saya beli kereta, saya sebenarnya pakai kereta sekarang ni, saya pakai kereta Jaguar. Tapi aduh, pening aku kepala nak bayar bulan-bulan. Jadi tak ada masalah. Just contact habis, kita buat trading. Nak tukar kereta apa pun tak ada masalah. Sebab apa? Memang betul. Kalau sekiranya anda simpan kereta lama-lama, harga kereta tu, saya cakap dalam Terengganu kohor turun. Kohor lama, kohor turun dia punya harga dia, market dia. Jadi pada pandangan saya lah, sekiranya boleh dan trading kereta tu dan lepas untuk bayar loan pun, bagi saya sudah cukup. Macam saya bagi customer saya semua kebanyakannya harga yang tinggi. Ni bukan saya cakap apa-apa. Saya ada salah satu customer saya, Yazid MJ. Yazid MJ. Rasanya takkan hadir sebab dia selalu busy. Bos-bos memang selalu busy. Jadi dia terinjected Ezora dia dengan saya. Jadi bila trade-in Ezora, lagi-lagi kalau Ezora tu adalah manual, jadi harga dia adalah terlampau rendah. Ya betul. Kadang bila kita pergi mana-mana used car, harga terlampau rendah. Jadi apa yang saya buat, saya ada satu platform di mana saya boleh dapat harga satu Malaysia. Ini adalah satu platform yang orang kata memang tengah-tengah bukan ramai guna lah, ramai tak tahu. Customer ramai tak tahu platform ni. Jadi kalau setengah customer tahu, alhamdulillah, mudah untuk mereka. Sebab apa kita nak mudahkan cara tu, mudahkan urusan. Kita sebab hari-hari kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkan urusanku, mudahkan urusan customerku. Jadi ini adalah satu cara untuk saya mudahkan urusan customer dan juga mendapat harga yang maksimum. Ini yang paling best, harga yang maksimum nak trade in. Jadi sekiranya harga tu dapat maksimum, jadi kita dapat mengurangkan orang kata jumlah pembayaran loan yang lebih tu. Kadang ada trade-in, alhamdulillah ada trade-in yang lepas loan, ada trade-in yang memang ngam-ngam loan dan ada trade-in yang terlebih loan. Ini ada sebab dia, kenapa? Ada sebab dia kenapa? Bila kita trade-in kereta tu, kereta terlebih loan. Ini sebenarnya ada sebab. Jadi apa sebabnya? InsyaAllah kita akan bawa pada konten yang lain, pada live yang lain. Dan saya akan letak dekat wall saya pada live yang lain. Okey. Jadi lepas tu nombor 4, orang kata
dalam dunia tanpa sepadan ni, dalam dunia tanpa sepadan, orang kata, macam mana aku nak beli kereta aku kat KL, kau kat Dungun, macam mana nak beli kereta? Okay, jangan risau. Zaman sekarang ada satu platform yang dinamakan WhatsApp. Jadi WhatsApp lah saya. Sesimpel tu je. As simple as that. Jadi senang saja untuk orang kata untuk booking, untuk submit dokumen. Saya punya customer, saya beritahu awal-awal lah, 80% customer saya tak pernah jumpa. Zaman sekarang ni, zaman dulu yang saya jual kereta, hari-hari kena jumpa customer, hari-hari kena berdepan customer. Tapi bila kita dalam dunia online ni, kadang-kadang customer pun tak kenal kita, tak kenal kita pun tak tahu. Tapi kita kenalkan diri pada customer lah. Kita beritahu yang kita berada dekat syarikat sekian-sekian-sekian, syarikat Indasari Automobil Sdn Bhd nombor 2. Kita sekarang berada dekat Dungun. Dan diorang check betul memang ada, kalau kat Google memang ada nama Proton Dungun, dan itu adalah kita punya platform. Jadi ini yang saya terus cakap, saya create as marketing. Ini adalah kerja saya. Jadi saya bagi awareness pada semua orang yang bahawasanya Proton Indasari 2 ada dekat Dungun. Jadi, dan Proton Indasari ni adalah top 3 gila dekat pantai timur. Jadi takkan orang top 3 gila dekat pantai timur nak menipu. Kecuali tu broker lah. Tu saya tak cakap apa lah. Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Jadi saya tengok apa tak ada komen. Saya pun risau juga. Hai Yan Afi, suara kurang jelas Alamak, spoil lah. Suara kurang jelas Hai Yas Hafiz, hai Sahil, Ahmad Sahil, hai Ezwan, hai Taha, hai Pak Sayri. Jadi gini kot. Kalau dekat boleh ni lah. Sorry lah sebab apa, speaker apa kita punya apa kata, mikrofon rosak pula. Jadi kalau mikrofon tak rosak, okey sekejap tak apa, kita ni semut, kita cari jalan. Jadi kita cari jalan. Okay, right. Macam ini suara okey tak? Mic please. Tak ada mic lah, takkan nak beli, nak apa, nak Shopee pun dah 3 hari, nak live sekarang. InsyaAllah I will improve. InsyaAllah. Jadi semoga semua kawan-kawan saya yang dekat sini doakan saya semoga dapat beli mic. Thank you lah pada yang orang kata yang sanggup. Bagus buat suara tak apa dengar. Apa pukul apa earphone boleh. Sebab ni live pakai komputer, jadi penggunaan earphone adalah tidak baik. Jadi kalau dia sebenarnya, kalau betul kita sebenarnya pakai kata mikrofon yang stand itu cantik. Tapi earphone boleh tu, memang betul boleh, tapi tak berbaik sangat. Hai Soima Sofia. Hai Sofia, orang panggil Pia. Jadi tadi ada saya minta maaf, hari ni adalah agak spoil sikit sebab suara tak ada apa semua. Sebab apa saya pilih speaker baru rosak. Dia tengah PKP ni kadang buat hal juga. Speaker rosak lah, apalah kan. Tapi saya still semangat untuk buat satu live. Alhamdulillah, saya rasa dah bersyukur lah hari ni saya buat live. Paling kurang orang kata orang nampak saya.
Walaupun cakap tak dengar tapi nampak. Jadi insya-Allah kita akan improve lagi. InsyaAllah. Jadi untuk hari ni saya cuma ada 4 poin saja untuk live hari ni. Dan saya ingat nak terus masuk sesi Q&A. Mantau ada yang tak jelas, memang semua benda tak jelas lah dalam live ni. Jadi ada tak apa soalan dekat sini? Yang baru masuk live tu tak apa pun boleh juga bagi soalan tentang saya punya diri, tentang kerja saya, tentang barang-barang saya, bukan untuk jual. Jadi boleh tak ada apa-apa soalan untuk live ni? Jadi lepas soalan ni saya akan buat satu conclusion. Apa yang saya bentangkan dah macam parlimen nak bentang-bentangkan. Apa yang saya cerita hari ni dekat live saya ni, sebab saya ingat saya nak buat live lebih kurang dalam setengah jam ni sebenarnya. Dah macam buat kelas kan, setengah jam ni buat kelas. Jadi ada apa-apa soalan tak? Semua. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya bagi sekian 2 je. Dan kalau nak bagi ucapan pun boleh. Saya benarkan, saya kan macam radio. Assalamualaikum, saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Okey, jadi ada apa-apa soalan boleh tanya. Seminit 2 ni sebelum saya terus masuk ke kesimpulan hari ni. Soalan kalau luar topik sikit boleh. Boleh Azam, Hamzah, tak ada masalah Azam. Untuk kau memang tak ada masalah. Kalau biar jangan. Untuk kau memang tak ada masalah. Tanya je soalan. Cepat-cepat tanya soalan. Tengah semangat ni. Semangat Dr. Lawrence semalam. Still ada melekat kat jiwa ni. Jadi saya harap semua doakan saya semoga sales saya lebat. Dan prospek banyak supaya tak kena marah dengan bos lagi. Okey, apa soalan dia? Zam. Cepat komen. Soalan dia macam mana nak buat live macam ni? Live dah comel lah, suara pula tak comel. InsyaAllah kita improve ni. Kita improve. Sebab kalau kat sini, alamak, line pun ada out sikit. Tak apa, insyaAllah line pun ada out sikit. Memang ada problem sikit dengan line ni. Tapi tak apa, yang penting saya main muka clear. So apa kalau muka clear apa-apa benda pun tak jadi apa. Moratorium ni untuk bantu orang ke atau untuk orang kayakan bank? Okay, saya punya site saya lah. Dari segi jual kereta ni, boleh klik Okay, moratorium ni saya pun tak dapat. jadi sebenarnya dia adalah pelonggaran untuk pembayaran hutang-hutang. Sebagai contoh, hutang besar macam hutang rumah, hutang kereta dan lain-lain. Tetapi bila satu hutang ni dia macam dia stop, dan lepas tu ni saya dengar cerita. Saya bukan mandai, saya ada dengar cerita. Dia stop, tetapi lepas tu dengar cerita akan disambung semula. Tapi tengok pada terma dan syarat bank. Jadi hai Long Apis, hai Assalamualaikum. Jadi Azam, rujuk pada bank. Sekiranya bank kata moratorium ni untuk stopkan kita punya hutang, tetapi interest rate naik, saya terus cakap saya tak setuju dengan ni. Dari hati ke hati. Sebab apa, kalau masa kita buat loan dulu pun itu umpama macam buat loan lah, macam refinance lah. Tetapi sekiranya
6 bulan tetapi sambung semula dengan interest, tapi interest dengan kadar yang sama atau lebih rendah atau tinggi sikit pun tak apa sebenarnya. Dia tinggi, contohnya macam sekarang kalau kita sign agreement, loan kita adalah 3.1, tetapi kita punya, lepas kita refinance, maksudnya lepas moratorium tu sambung dapat 3.2, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau dinaik lagi lebih daripada apa yang kita punya interest rate, saya rasa tu tak betul. Itu kena check semua dengan bank. Sebab apa, bank ni kadang dia still ada objek dia, tetapi kita pun ada hak kita. Jadi still macam Azam, adik kita kan boleh bincang dengan bank lagi. Bincang dengan bank, kalau dia kata betul apa yang saya cakap, interest rate naik sikit je, lebih kurang 0.2 hingga 0.3 tu, saya rasa itu tak ada masalah. Sebab memang betul benda-benda macam itu adalah untuk cover cost. Ini adalah biasa, normal. Tapi kalau naik sampai, bayangkan kalau interest rate kan 3.1 naik sampai 5, baik hutang minyak kredit. Tapi ni, tetapi kena ingat, kalau untuk moratorium ni, yang kredit tak masuk. Tapi kita tanya dengan yang kredit, jangan tanya saya tak tahu sangat. Tak pasti sangat ni. Jadi kita tanya dengan bank dan orang yang cas untuk moratorium ni. Jadi ini adalah pendapat saya. Apa pendapat anda? Itu CEO pendapat TikTok. Lepas tu saya rasa bangga lah. Sebab apa, ada kawan-kawan saya macam dah berjaya je lah. Macam Faiz Rahman, dahsyat tu, baru buat TikTok. Baru buat TikTok 2 hari dah dapat 2,000, orang kata 2,000 followers. Wow. Yang kredit tak ada, please. Betul, yang kredit tak ada. Sebab saya cakap yang kredit tak ada, tapi kena rujuk pada yang kredit. Kalau tak salah lah, baik rujuk pada orang yang pakar. Macam kawan just keluar kereta je. Kawan keluar kereta, jadi itu je yang kawan tahu. Kepakaran saya adalah mengeluarkan kereta anda dengan mudah dan pantas, dan juga mempermudahkan urusan semua orang. InsyaAllah. Jadi ada apa-apa soalan lain tak? Ada apa-apa soalan lain tak? Thank you Azam sebab bagi soalan. Kalau tidak, aku tak ada konten. Jadi Alhamdulillah kau bagi soalan. Lain-lain soalan ada tak? Lain-lain soalan. Sebab saya saya akan tutup live ni. Tapi sebelum saya tutup live, saya nak buat kesimpulan untuk hari ini punya live. Okey, jadi memang tak ada apa-apa soalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patut auzubillah lah. Sebab apa, saya kalau tak ada soalan ni, saya agak payah untuk buat konten. Jadi konten saya semua based on pada soalan. Jadi macam tadi, saya punya live hari ni, pertama adalah saya mengucapkan pada semua sekali sahabat-sahabat, semoga orang kata jaga kesihatan. Jangan keluar rumah tanpa objektif. Kalau objektif nak keluar rumah tu untuk beli barang, yes, tak apa. Kalau objektif keluar rumah untuk cari janda, tak payah. Ini si baik Abang Zainal tak ada. Kalau Abang Zainal lepas 2 tu ada, susah aku. Jadi objektif tu penting. Okey. Nombor 2, jangan risau. Industri otomotif still berjalan dengan lancar. Jadi kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat nak cari kereta, cari kereta yang habis je. Siap dekat aku jadi. Nak cari kereta, boleh cari kereta dengan Taha, dengan yang datang live ni lah, dengan datang live ni. Syah, sila masukkan dalam komen. Taha, sila masukkan dalam komen. Saya suka kereta apa dan kenapa, dan bekerja kat mana. Syah, tolong Taha komen. Mantau ada kawan-kawan Along pun nak beli kereta dengan Taha, dengan Syah, Along tak ada masalah. Sophia pun sama, tolong komen kat bawah. Sebab kita ada 3,000 lebih friend ni. Walaupun yang friend tak ramai sangat,
tengok live ni. Tak apa, nanti saya akan biarkan rekod ni berjalan. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan nak cek kereta apa, boleh cek saya ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain. Okey, lepas tu dengan saya tak perlu bayar booking pun sebenarnya. Kenapa? Kita subsidi. Subsidi kereta. Saya subsidikan benda ni supaya apa? Supaya orang mudah untuk, orang kata, orang mudah untuk buat loan lagi-lagi yang nak maksimum loan tu. Saya tolong anda untuk tidak perlu bayar booking pun. Jadi lepas tu nombor 4 adalah dokumen pun just balik kat WhatsApp je. Kalau nak PM saya, komen kat PM kat atas pun tak apa, lepas lagi. So apa? Sebab saya nak bantu anda semua untuk cari kereta. Lain sama lain. Abang Zainal tak payah, Abang Zainal lambat. Abang Zainal lambat tak payah letak komen. Kalau ada komen dengan saya padam. Cari. Gurau Abang Zain, gurau. Okey, jadi just bagi dokumen by WhatsApp. Dan tadi ada soalan adalah pasal moratorium. Moratorium ni adalah apa yang bank cuba bantu anda untuk meringankan beban anda buat masa sekarang. Dan saya rasa syarat-syarat bank pun orang kata tak ketat sangat, tetapi rujuk pada bank tertentu sebab dia bank, setiap bank ada perbezaan orang kata perbezaan terma dan syarat lah. Tetapi sebenarnya terma dan syarat ni dikeluarkan oleh bank negara Malaysia. Jadi benda-benda macam ini saya harap anda rujuk pada orang yang betul. Jangan rujuk pada jiran sebelah yang hanya reti repair motor dan juga merempit. Saya harapkan anda jangan salah pilih senang cerita, jangan salah rujuk lah benda macam ni. Tapi kalau sesiapa yang nak rujuk tentang loan kereta, tentang macam mana nak beli cash, kereta tu macam mana nak beli cash, boleh ke? Boleh ke apa kereta beli cash ada kata tak perlu bayar tax? Itu semua boleh rujuk saya, InsyaAllah. Jadi kita akan buat pada live seterusnya. Jadi setelah 42 minit kita live, tolak 5 minit yang lagu-lagu tadi. Thank you lah pada semua yang support hari ini. InsyaAllah saya akan teruskan live lagi. Walaupun orang kata, walaupun zaman-zaman pandemik ni, zaman-zaman yang kita tengah risau, just okay, alright. Kalau tadi stop sekejap. Okay, tadi stop sekejap. Biasalah, line tak berapa kuat sangat, tapi tak apa. Jadi zaman-zaman pandemik ni, sama-sama kita cubalah. Macam kawan saya ramai buat duit. Macam apa, macam Akikiska tu, Akikiska semua. Ini orang-orang buat duit ni. Macam bos saya Aziz Rahman pun dia pun buat duit. Ramai lagi buat duit. Yang tak masuk live saya pun ramai lagi buat duit. Taha pun memang. Dan siapa yang nak join tim kami, boleh join, tak ada masalah. Just PM saya personal. Okay, just PM saya personal. InsyaAllah saya akan bantu anda untuk masuk dalam tim kami. Lagi-lagi orang Terengganu. Walaupun saya tak kecil gana-gana, tetapi saya cuba untuk tolong anda buat duit. Sebab dunia otomotif ni memang dunia buat duit. Macam contoh kawan saya Muklis, ramai yang saya nampak orang yang buat duit. Jadi terima kasih kepada sahabat yang tengok live ni. Saya harapkan anda semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan harian, dan semoga kita semua sabar menghadapi sekiranya berlaku apa-apa ujian lagi. Thank you pada semua. Jadi saya akan tutup live saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton live saya.
Thank you.